Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Nakidim Cik Sofi, penemuan matrik 13DK21F1104 akan membentangkan tentang skop kerja bagi model mini projek ABS kami. Pertama sekali, kami membuat pelan lantai mini projek restoran yang akan dibina. Seterusnya, kami membuat lakaran projek yang akan dibina. Dan kami juga membuat model projek restoran mengikut pelan projek yang telah dibuat dan menggunakan bahan berasaskan PVC board untuk mengurangkan penggunaan bahan yang tidak mesra alam. Selain itu, kami juga membina corong udara di atas bumbung restoran untuk memberikan pengudaraan yang baik di dalam restoran. Manakala di luar restoran, kami membuat tempat letak kereta dan mendekorasikan kawasan sekitar luar restoran dengan hiasan tumbuhan hijau. Selepas itu, kami membuat laporan akhir mini projek yang telah kami siapkan, dan akhir sekali kami membuat slide pembentangan bagi mini projek yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Masura binti Mak Rahim. Nombor pendaftaran 13 DKA 21F1008. Saya akan membentangkan pengenalan sistem binaan berindustri atau Industrialist Building System IBS merupakan sistem pembinaan di mana menggunakan bahan pasang siap dalam setiap pembinaan dan dilakukan secara prasiap, dikilang dan dihantar pada tapak pembinaan. Kesemua jenis komponen dilakukan secara mekanikal dengan menggunakan mesin atau acuan dikilang. IBS juga diistilahkan sebagai suatu jenis sistem pembinaan pengeluaran yang besar bagi setiap komponen bangunan dan dilakukan dikilang atau tapak pembinaan dalam mengikut reka bentuk, saiz dan ukuran yang telah ditetapkan. Seterusnya, setiap komponen akan dihantar tapak pembinaan untuk mengatur semula mengikut keperluan pembinaan bangunan. Seterusnya, saya akan membentangkan model projek. Projek yang kami hasilkan ialah restoran yang berkonsepkan bangunan moden dan alam sekitar. Antara elemen-elemen yang kami terapkan dalam projek kami ialah kami menggunakan PVC board untuk suatu model. Kemudian kami menggunakan tanaman hijau seperti pokok-pokok dan rumput. Akhir sekali kami menggunakan tapak kaki kerusi yang terpakai. Kami membuat meja dan tangki tadahan air hujan. Dan kami menggunakan kotak terpakai. Antara konsep alam sekitar yang terdapat dalam model kami ialah tumbuhan hijau dan pokok-pokok bunga yang dibuat hasil daripada cetakan. Selain itu, kami juga membuat tangki tadahan air hujan untuk mengurangkan kos bil air dan paip saluran air. Kami menggunakan straw. Kami melaksanakan projek ini kerana kami ingin memfokuskan tempat ramai pengunjung iaitu bandar utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nakib Zarqani bin Zakaria dan nombor matrik saya 13DKA21F1008. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya iaitu pelang lantai kedai kami. Okey, yang pertama, lantai ini sangat luas dan mempunyai banyak kegunaan bagi kedai ini. Contohnya mempunyai 2 standar dan 1 stor untuk meletakkan barang-barang di dalamnya. Setiap bilik itu mempunyai 1 tingkap dan kesemua mempunyai pintu di belakang. Seterusnya, pelang lantai ini sangat strategik kerana boleh menampung ramai pelanggan yang datang ke kedai kami untuk makan atau lepak. Lihat pada gambar tersebut, pelanggan akan lebih selesa untuk makan atau lepak ke kedai kami. Ini boleh menarik lebih ramai lagi pelanggan ke kedai kami untuk masa akan datang. Kaedah keluasan lantai kedai memainkan peranan penting di dalam kaedah ini. Pelang dari lukisan diperlukan untuk mendapatkan ukuran panjang dan lebar bangunan cadangan. Satu cara taksiran yang ringkas, mudah kasar serta tidak memerlukan banyak maklumat.
Harga taksiran yang diperoleh adalah tidak tepat tetapi masih boleh digunakan untuk taksiran awalan kerana ia tidak melibatkan banyak masa. Kebaikan kaedah keluasan lantai. Yang pertama, teknik pengiraannya agak mudah dan ringkas. Yang kedua, pihak majikan mendapat gambaran tentang keluasan lantai yang hendak dibina. Dan yang ketiga, kaedah yang lebih tepat berbanding dengan kaedah penilaian unit. Seterusnya, keburukannya. Yang pertama, tidak mengambil kira ketinggian bangunan. Dan yang kedua, masih kurang tepat kerana pengiraannya secara kasar sahaja. Itu sahaja dari saya yang saya dapat terangkan tentang projek lantai rumah saya. Okey, saya akan memberikan kepada kawan saya untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazli bin Samsudin, nombor matrik 13 DKA 21F1132. Saya akan menceritakan tentang bahan yang digunakan untuk membuat dinding di restoran moden ini. Ialah dengan menggunakan PVC board. Ini kerana ianya sesuai dengan reka bentuk restoran moden ini. Di bahagian hadapan, kita dapat lihat iaitu kita telah membuat pintu dengan menggunakan bahan plastik luksina, dan di sebelah kanan kita juga telah membuat tingkap yang panjang untuk memudahkan pelanggan untuk melihat gambaran daripada sebelah dalam kafe ini. Di bahagian halaman belakang pula kita telah membuat dua tandas iaitu tandas lelaki dan perempuan. Tandas ini dibuat di luar daripada restoran ini supaya pelanggan yang hadir dapat menggunakannya dengan sempurna. Saya Muhammad Imran bin Zulkifli, nombor matrik 13 DKA 21F1058. Luas kawasan bumbung kami adalah seluas 277.5 meter persegi dan ianya tidaklah terlalu luas. Oleh sebab itu, kami telah memilih bumbung jenis slab atau rata untuk restoran kami. Ini kerana ia akan memudahkan urusan menaik taraf restoran ini kepada 2 tingkat pada masa yang akan datang. Ia juga boleh dijadikan sebagai ruang rooftop untuk restoran ini. Penggunaan atap jenis slab akan menjimatkan kos dan masa kerana kita tidak perlu membina lantai lagi. Ruang yang rata di atas restoran ini akan membolehkan kami untuk memasang papan tanda yang besar dan juga penyedut asap dengan mudah. Selain itu, penyelenggaraan penyedut asap juga akan menjadi lebih mudah dan selamat. Di samping itu, Penggunaan atap jenis slab ini akan membuatkan restoran ini nampak lebih kemas dan moden. Namun begitu, atap jenis ini memerlukan ketelitian yang lebih untuk membinanya. Bumbung jenis ini sangat berisiko untuk berlaku kebocoran jika tidak dibina dengan betul. Permukaannya mestilah rata sepenuhnya untuk mengelakkan air hujan daripada bertakung. Sistem pengaliran air hujan mestilah dipasang dengan betul untuk mengelakkan masalah lumut yang tumbuh akibat daripada permukaan yang sentiasa lembap. Sistem pengaliran juga mestilah selalu diselenggara kerana risiko tersumbat dengan daun kering adalah tinggi. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. BSK Construction Area. Construction area kami mempunyai dua, floor ground dan roof area. Floor ground kami 277.5 meter kuasa 2. Roof area kami 277.5 meter kuasa 2. Total construction 555 meter kuasa 2. Struktur sistem kami mempunyai 4, beam, column, floor and roof. Untuk beam, kami menggunakan concrete with steel formwork.
Kolom, kami menggunakan precast concrete kolom. Floor, slab, kami menggunakan tile slab. Roof, kami menggunakan roof slab. Wall system, internal and external wall, kami menggunakan concrete wall using red brick system formwork. Okey, sekali kesimpulan. Dengan menggunakan kaedah ABS, dapat mengurangkan penggunaan pekerja di tapak bina dan mesra alam. Selain itu, ianya menjimatkan masa kerana tempoh pembinaan yang singkat. Dengan penggunaan kaedah ABS dapat meningkatkan ketetapan tarikh siap kerja dan kepuasan pelanggan yang tinggi berbanding kaedah pembinaan sedia ada atau konvensional. Penggunaan ABS adalah sesuai dan sejajar dengan hasrat kerajaan yang inginkan kemajuan dalam teknologi.